Kau pernah rasa dikhianati oleh orang yang kau anggap kawan sendiri? Bayangkan kau kongsi semua yang kau ada dengan dia, percaya bulat-bulat, tapi akhirnya dia tikam kau dari belakang. Sekarang bayangkan pula bila masa membalas tiba. Kau bagi satu tamparan yang bukan saja menyakitkan, tapi buat seluruh hidup dia terbalik. Inilah kisah aku. Tentang seorang kawan palsu, dan satu surat yang buat seluruh sekolah bercakap berbulan-bulan. Aku masih boleh ingat hari pertama semuanya bermula. Waktu itu tahun 90-an, zaman di mana telefon bimbit masih dianggap barang mewah, dan kalau nak muat turun satu lagu pun, mungkin ambil masa sejam kalau ada internet lah. Tapi kami tak ada. Dunia aku ketika itu kecil saja. Sekolah, rumah, dan satu dunia rahsia di dalam cakera liut 3,5 inci yang penuh dengan permainan komputer. Aku dan rakan bahit aku, Farid, dua budak nerd yang terobsesi dengan dunia komputer. Sementara orang lain sibuk dengan bola atau konser, kami habiskan masa berjam-jam menatap skrin CRT besar yang berbunyi macam mesin lama bila dihidupkan. Kami suka bermain permainan strategi dan pengembaraan, permainan yang memerlukan imajinasi, kesabaran, dan sedikit kepintaran. Tapi zaman itu susah nak dapatkan permainan baru. Tak ada kedai digital, tak ada Steam, tak ada muat turun percuma. Kalau nak main, kau kena beli dari luar negara. Tunggu berminggu-minggu untuk ia sampai melalui air mail. Dan doa semoga disket itu tak rosak. Setiap permainan yang kami beli ibarat harta karun. Kami akan jaga disket itu macam anak sendiri. Kadang-kadang kami salin copy protection untuk simpanan. Sebab kalau rosak satu, habis semua. Tapi kami bukan tamak, kami kongsi sesama. Aku bagi Farid satu salinan permainan yang aku beli. Dia bagi aku satu yang dia beli. Kami saling percaya. Dunia kecil kami berpusing di sekeliling kejujuran itu. Sampai satu hari, datang seorang budak baru ke sekolah kami. Nama dia Razman. Tinggi sedikit daripada aku, berwajah yakin. Tapi ada sesuatu dalam cara dia bercakap yang buat aku rasa dia suka tunjuk hebat. Dia datang dari sekolah lain. Katanya berpindah sebab ayahnya dapat kerja baru di bandar. Mula-mula aku dan Farid tak peduli pun, kami bukan jenis yang cepat mesra dengan orang luar. Tapi bila dia terdengar kami bercakap tentang permainan komputer, matanya terus bersinar. Aku pun main juga, katanya dengan senyum sinis. Tapi aku tak payah bezi. Pakcik aku kerja di luar negara. Dia hantar semua game baru tiap-tiap bulan. Aku dan Farid saling berpandangan. Susah nak percaya, tapi kalau betul itu macam mimpi. Kami hanya mampu beli satu permainan setiap beberapa bulan. Tapi kalau betul dia ada banyak, kami boleh tukar-tukar dan jimat duit. Jadi, walaupun hati aku rasa ragu, aku cuba bagi peluang. Kalau macam tu, kita boleh tukar-tukar nanti, aku cadangkan. Razman senyum, dan senyuman dia masa itu, aku tak akan lupa. Senyuman yang nampak mesra, tapi bila difikir balik, ada sesuatu yang tak kena. Macam senyuman orang yang dah tahu dia akan menang sebelum permainan bermula. Kami pun mula bertukar permainan. Aku bagi dia salinan permainan kesayangan aku, Raja Penjelajah 2, permainan strategi yang aku main berbulan-bulan. Dia janji nak bagi aku permainan baru yang pakcik dia baru hantar Kota Gelap. Pembalasan, katanya. Aku tunggu seminggu penuh debaran. Macam budak tunggu hadiah hari jadi. Tapi bila dia akhirnya bagi disket tu, rosak. Tak boleh dibuka langsung. Aku cuba format, cuba guna komputer Farid, tapi tetap sama. Disket rosak, kata Farid dengan nada kecewa. Dia tipu kah? Aku rasa. Tapi aku tak nak tuduh tanpa bukti. Jadi aku bagi dia peluang kedua. Mungkin betul disket tu rosak masa pos, aku kata. Tapi bila kali kedua, ketiga, keempat semuanya sama. Setiap kali aku bagi dia permainan baru. Setiap kali aku terima balik disket yang tak boleh digunakan. Kadang-kadang file hilang, kadang-kadang copy protection tak ada langsung. Jadi permainan tu tak boleh dijalankan. Sementara itu, aku perasan Razman makin lama makin sombong. Dia mula menunjuk-nunjuk dekat sekolah. Bercakap besar tentang semua permainan baru yang dia main. Bila aku dengar dia sebut nama-nama permainan yang aku sendiri bagi, darah aku mendidih. Dia bukan saja tipu aku, tapi sekarang dia guna permainan aku untuk berlagak depan orang lain. Farid marah betul. Dia dah dapat semua permainan kita, tapi kita tak dapat apa-apa.
Kau tahu berapa duit kita habis? Aku tahu. Tapi lebih daripada duit, yang sakit adalah rasa diperbodohkan. Aku rasa macam orang yang bagi kepercayaan, tapi kena tikam dari belakang. Bila aku cuba cakap dengan Razman, dia hanya ketawa. Ada, biasalah karo rosak. Ketak tahu jaga disket ke? Kataca sambil menepuk bahuku macam aku ni budak bodoh. Waktu tu aku rasa muka aku panas. Kalau bukan sebab cikgu ada di koridor, mungkin aku dah tumbuk dia. Minggu demi minggu, rasa marah tu makin membuat. Kami tak dapat balik permainan kami. Dan Razman terus berlagak macam dia lebih hebat daripada semua orang. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu, dia mula sindek aku pasal minat aku terhadap kumpulan koin. Aku memang peminat besar Freddie Mercury. Suara dia, gaya dia, semuanya luar biasa bagi aku. Tapi bila Razman tahu, dia mula ketawa. Serius keninat penyanyi tu? Dia gay, tahu? Katanya kuat-kuat. Sampai beberapa orang dalam kelas turut ketawa. Aku cuba buat tak endah, tapi dalam hati, rasa malu bercampur marah. Dan disitulah semuanya mula berubah. Satu hari sekolah kami anjurkan aktivitas. Lawatan ke sebuah pameran tentang kesedaran AIDS. Tahun 90-an waktu tu. Kempen tentang penyakit ni memang besar-besaran sebab dunia baru saja kehilangan Freddie Mercury beberapa tahun sebelumnya. Aku ingat lagi, masa tu aku cuba dengar ceramah dengan tenang. Tapi aku boleh rasa mata Razman memerhati dari belakang. Setiap kali disebut nama Freddie, dia sengih sinis. Tapi dalam pameran tu, aku dan Farid nampak sesuatu yang mencetuskan idea. Di counter keluar, ada banyak risalah dan kondom percuma dengan logo pertubuhan AIDS itu. Aku tak tahu kenapa, tapi masa aku pandang logo tu dan teringat muka Razman yang suka mengejek, otak aku mula merancang sesuatu. Dan bila aku cerita idea tu pada Farid malam tu, dia tergelak sampai keluar air mata. Kejira, tapi aku suka, katanya. Kami mula merancang dengan teliti. Kami salah seorang daripada segelintir pelajar yang ada komputer dan pencetak di rumah. Jadi kami boleh reka surat yang nampak rasmi. Kami salin logo pertubuhan AIDS itu dengan sebiji sama. Dan tulis surat kononnya dari pihak mereka. Surat itu berbunyi lembut tapi jelas. Terima kasih atas surat Anda. Kami faham betapa sukarnya untuk terbuka tentang orientasi seksual Anda selepas menghadiri program kami. Kami sertakan risalah dan beberapa kondom sebagai panduan dan sokongan moral. Kami cetak surat itu di kertas A4 putih bersih. Letak risalah dan beberapa kondom sebenar yang kami ambil dari pameran, lalu masukkan dalam sampul surat. Tapi kami tak hantar ke alamat dia. Kami hantar ke ayahnya, Encik Razman Ben, sebab kami tahu, dalam keluarga konservatif makam mereka, ayahnya pasti yang akan buka surat rasmi makam tu dulu. Dan bila kami poskan surat itu, aku masih boleh ingat rasa berdebar yang menggigit perut aku. Jantung aku berdegup kuat, campuran antara takut dan teruja. Aku tahu ini salah, tapi selepas semua penghinaan, semua ejekan, semua permainan yang dia curi, aku rasa dia layak untuk sedikit rasa malu. Apa yang kami tak sangka, ialah betapa besar akibatnya. Beberapa hari pertama selepas surat itu kami hantar, semuanya senyap. Tiada siapa sebut apa-apa, dan aku mula fikir mungkin surat itu hilang, atau tak dibuka. Tapi 3 hari kemudian, pagi itu aku tahu. Sesuatu dah jadi. Aku baru sampai ke sekolah, masih sempat simpan beg bila aku nampak Razman masuk kelas dengan muka tegang, mata bengkak, dan rambut serabai. Selalunya dia datang dengan langkah yakin, senyum sinis, tapi hari itu dia nampak macam orang baru lepas menangis atau kena marah besar. Dia duduk tanpa pandang sesiapa, dan bila cikgu masuk, dia tunduk sepanjang masa. Farid dari belakang aku cubit perlahan, berbisik, "Bro, kerasa ni sebab surat tu ke?" Aku tak jawab, tapi dalam hati aku, jantung aku dah berdegup macam nak pecah. Rehat pertama, kami nampak dia keluar kelas. Seorang diri. Biasanya dia akan lepak dengan geng lelaki popular yang suka buat bising dekat kantin. Tapi kali ni dia duduk jago di hujung padang. Muka dia muram. Ada sesuatu yang tak kena. Lepas kelas tamat hari itu, aku terdengar kabar pertama. Seorang budak perempuan dari kelas sebelah, yang rumahnya berhampiran dengan Razman, bisik pada kawan-kawan. "Korang tahu tak, Mak Razman menangis gila-gila semalam."
Katanya ada surat sampai dari pertubuhan AIDS pasal dia gay. Aku rasa darah aku berhenti mengalir. Farid pandang aku dengan muka terkejut tapi separuh gembira. Brok berjaya. Dia bisik dengan nada separuh ketawa. Tapi aku tak tahu nak rasa apa. Malam tu aku tak boleh tidur. Di satu sisi, aku rasa puas. Puas sebab budak tu akhirnya dapat balasan atas semua kelakuan sombong dia. Tapi di sisi lain, ada rasa lain yang aku tak dapat jelaskan. Macam sesuatu yang tak patut jadi dah berlaku. Esoknya di sekolah, suasana jadi pelik. Semua orang bercakap perlahan-lahan bila nampak Razman. Macam ada rahsia besar yang semua orang tahu tapi pura-pura tak tahu. Aku dengar potongan ayat, dia kena marah dengan bapa dia gila-gila semalam. Dan mak dia menjerit, kata dia memerlukan keluarga. Hari ketiga, Razman tak datang sekolah. Hari keempat pun tak. Dan bila cikgu sebut namanya masa ambil kehadiran, kelas sunyi. Tak ada siapa berani cakap apa-apa. Bila dia akhirnya datang semula selepas seminggu, dia nampak lain. Tak ada senyuman, tak ada gelak. Muka dia pucat, mata merah. Bila aku lalu sebelah dia pandang aku sekilas. Pandangan kosong yang buat aku rasa seram sejut. Aku coba buat nuka biasa, tapi dalam hati aku rasa macam batu. Farid nampak lebih tenang. Dia layak. Dia curi semua game kita. Dia ejek ke depan orang ramai. Sekarang dia rasa balik apa itu malu. Tapi malam tu, aku tak dapat berhenti fikir. Macam mana kalau keluarganya betul-betul percaya dia gay? Macam mana kalau mereka marah sampai dia kena dera? Beberapa minggu berlalu, dan perlahan-lahan, Razman mula kembali bercakap. Tapi bukan dengan kami. Bila dia lalu, dia cuma pandang sekilas, macam masih dendam. Dan aku tahu, cepat atau lambat, dia akan syak kami. Satu petang selepas kelas, aku tengah kemas beg bila dia datang berdiri di tepi meja aku. Katahu tak, kataca perlahan, suara serat. Aku kena marah teruk. Bapa aku hampir nak halau aku keluar rumah sebab surat tu. Aku berpura-pura terkejut. Surat apa? Dia ketak gigi. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu mesti kau ada kena mengena. Jantung aku jatuh ke perut. Tapi aku masih cuba main tenang. Kau gila ke? Aku pun baru dengar cerita tu. Dia tak jawab. Cuma renung aku beberapa saat dengan pandangan tajam, sebelum jalan keluar kelas. Lepas tu, aku dan Farid tahu kami kena lebih berhati-hati. Tapi walaupun kami cuba elak dia, satu hari, kebenaran tetap terbongkar. Seminggu kemudian, kami dipanggil ke pejabat pengetua. Bila sampai, aku nampak dua orang berdiri di sana, pengetua. Dan di sebelahnya, ibu bapa Razman. Wajah ayahnya merah, matanya tajam, macam bara api yang tunggu masa nak meletup. Duduk, kata pengetua perlahan tapi tegas. Aku dan Farid duduk. Aku boleh rasa tangan aku berpeluh, jantung berdegup laju. Pengetua letak sekeping surat atas meja. Surat yang kami sendiri cetak. Ada apa-apa yang kamu nak jelaskan? Katanya. Aku tengok Farid. Farid tengok aku. Dalam beberapa saat yang panjang tu, aku cuba cari alasan, tapi semuanya kosong. Akhirnya, aku tarik nafas panjang dan mengaku. Kami yang buat surat tu. Wajah ayah Razman bertukar merah padam. Kamu tahu tak betapa teruk anak saya kena? Kamu malukan dia. Malukan keluarga saya. Aku tunduk. Aku tahu kami salah. Tapi bila pengetua tanya kenapa kami buat begitu, aku mula ceritakan semuanya tentang macam mana dia tipu kami, rosakan semua disket kami, ejek aku depan semua orang, dan buat kami rasa diperbodohkan. Pengetua diam lama. Wajahnya serius, tapi aku perasan ada sedikit perubahan di matanya bila dengar cerita sebenar. Dia akhirnya berkata, apa yang kamu buat tetap salah. Tapi saya faham kenapa kamu marah. Kami kena amaran keras dan diarahkan minta maaf kepada Razman dan keluarganya. Masa aku sebut maaf, aku boleh rasa Razman pandang aku dengan mata penuh kebencian. Tapi dia tak kata apa-apa. Cuma berpaling dan keluar dari pejabat. Lepas hari itu, hubungan kami betul-betul hancur. Kami tak bercakap langsung. Bila nampak aku, dia akan berpaling. Tapi yang peliknya, dia tak pernah cuba balas dendam. Macam dia tahu, kalau dia cuba, dia mungkin akan kalah lagi. Minggu demi minggu berlalu,
Dan cerita tentang surat itu mula jadi legenda sekolah. Orang tak tahu siapa yang buat, tapi semua tahu kesannya. Ada yang ketawa, ada yang simpati. Tapi bagi aku dan Farid, setiap kali terdengar nama Razman, hati aku bergetar sedikit, campuran antara rasa bersalah dan rasa puas. Kadang-kadang aku fikir balik, kalau masa tu aku lebih matang, mungkin aku akan balas dengan cara lain. Tapi masa tu, aku cuma remaja marah yang rasa terhina. Dan dalam dunia remaja, kadang-kadang keadilan tak datang dengan cara yang betul, tapi ia datang juga. Dan masa tu, aku tak tolak. Masa terus berjalan. Minggu bertukar bulan, dan kisah surat itu akhirnya perlahan-lahan tenggelam di telan masa sekurang-kurangnya bagi orang lain. Tapi bagi aku, ia tak pernah hilang. Kadang-kadang bila aku bersendirian, terbayang wajah Razman masa dia berdiri di depan aku dalam bilik pengetua, mata merah. Tapi bukan sebab marah semata. Ada rasa hancur dalam pandangan dia. Macam seseorang yang dah kehilangan sesuatu yang tak boleh diganti. Aku coba buang rasa bersalah tu. Aku kata pada diri, dia yang mula dulu. Dia yang tipu kami. Dia yang hina aku depan semua orang. Tapi suara kecil dalam hati aku tak berhenti berkata, ya, tapi apa yang kau buat, Nelampa? Farid nampak tak terusik. Dia masih ketawa bila kami kenang balik kejadian tu. Bro, itu prank paling power abad ni. Ketengok muka dia masa bapak dia datang marah tu? Prank teres. Tapi aku hanya senyum tawar. Dalam hati, ada sesuatu yang tak lagi seronok. Satu hari, masa rehat, aku perasan Razman duduk sendirian di hujung kantin. Tak ada siapa berani dekat. Dulu dia budak popular, tapi sekarang semua orang pandang dia dengan penuh wasangka. Dunia remaja kejam, sekali kau ada label buruk, susah nak padam. Aku perasan dia makan tanpa bercakap, tunduk sepanjang masa. Aku tak tahu kenapa, tapi masa tu aku rasa kesian. Sekelip mata, aku teringat semua kali aku rasa terhina oleh dia, tapi juga semua kali aku ketawa bersama dia sebelum semua ni terjadi. Dia dulu bukan sepenuhnya jahat, cuma sombong dan tak matang. Sama macam kami. Tapi akibat tindakan kami, hidup dia berubah. Beberapa minggu lepas tu, aku terdengar dia bertukar sekolah. Ada kabar kata keluarganya pindah sebab malu dengan apa yang terjadi. Bila aku dengar, jantung aku jatuh ke perut. Aku tak sangka surat bodoh yang aku tulis dengan niat nak kenakan dia boleh ubah hidup seseorang sampai macam tu. Aku masih ingat malam tu, aku duduk di meja belajar, pandang pencetak lama yang dulu kami guna untuk cetak surat tu. Kertas-kertas berselirat atas meja. Di skrin komputer, game lama yang dulu aku dan Farid main sama-sama masih terbuka. Tapi aku tak boleh tumpu. Aku terfikir, adakah ini benar-benar keadilan? Atau sekadar balas dendam yang buat aku rasa lebih baik sekejap, tapi lebih buruk untuk jangka panjang. Kadang-kadang, manusia tak sedar bila mereka menyeberang sempadan. Aku fikir aku cuma nak dia rasa apa aku rasa, tapi apa yang aku buat jago lebih dari itu. Aku tak cuma malukan dia, aku runtuhkan reputasinya, kepercayaan keluarganya, dan mungkin juga harga dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Aku habis sekolah, masuk universiti, mula kerja. Dunia berubah. Internet muncul, permainan digital jadi perkara biasa. Tapi kenangan zaman disket tu tetap hidup dalam kepala aku. Dan setiap kali aku nampak nama Freddie Mercury atau dengar lagu Clean di radio, aku teringat semula kisah tu sebab semua bermula dengan ejekan dia terhadap minat aku. Kadang-kadang aku terfikir kalau Freddie masih hidup, mungkin dia akan kata, manusia takut dengan apa yang mereka tak faham. Dan mungkin skim puncanya semua ni. Razman datang dari keluarga yang tak faham dunia luar. Dia tak tahu beza antara ejekan dan penghinaan sebenar. Dan aku pula, terlalu cepat nak tunjukkan pada dia betapa pedasnya dunia kalau dia lawan orang yang salah. Suatu malam, bertahun selepas semua itu, aku dapat mesej di media sosial. Nama yang muncul buat aku terhenti, Razman. Aku hampir tak percaya. Aku buka mesej tu perlahan-lahan. Jantung aku berdegup laju. Dia tulis pendek saja. Hey, aku cuma nak cakap. Aku tahu benda tu dah lama. Tapi aku dah lama maafkan. Aku pun banyak salah. Harap kau sihat. Aku tak tahu nak balas apa. Aku baca mesej tu berkali-kali. Dalam diam, rasa berat di dada aku hilang sedikit demi sedikit.
Aku type perlahan. Aku pun minta maaf. Aku betul-betul tak tahu benda tu akan jadi seteruk tu. Aku cuma budak mara yang bodoh. Dia jawab, kita semua pernah buat benda bodoh masa remaja. Aku pun. Nut on, bro. Dan malam tu, untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, aku rasa lega. Bukan sebab dia maafkan aku, tapi sebab akhirnya, aku pun maafkan diri sendiri. Bila aku fikir balik sekarang, aku sedar sesuatu. Dendam memang manis masa kita rasa terhina. Tapi bila api tu padam, yang tinggal cuma abu dan abu tu, kalau kau tak bersihkan, akan kekal dalam hati selama-lamanya. Ramai orang fikir balas dendam tu tentang kemenangan. Tapi bagi aku, ia tentang keadilan yang kita cipta sendiri bila dunia tak berpihak pada kita. Cuma bezanya, keadilan sebenar tak perlukan orang lain menderita lebih daripada yang sepatutnya. Hari ini, bila aku nampak budak muda marah, rasa disianati, rasa nak balas dendam, aku cuma nak cakap satu benda. Jangan buat keputusan waktu hati tengah terbakar. Sebab bila bara tu padam, yang tinggal cuma rasa bersalah. Tapi walaupun aku tahu semua tu sekarang, aku takkan tipu, masih ada satu bahagian kecil dalam diri aku yang tersenyum bila teringat hari itu. Hari di mana dua budak nerd yang selalu dipijak akhirnya rasa mereka menang, walaupun cuma sekejap. Kadang-kadang hidup ni pelik. Ada benda yang kita sesal. Tapi dalam masa yang sama, skim juga yang membentuk siapa diri kita hari ini. Kalau aku tak pernah lalui semua tu, mungkin aku takkan faham betapa bahayanya dendam. Mungkin aku takkan tahu bezakan antara keadilan dan kezaliman yang disalut dengan ego. Dan kalau kau tanya aku sekarang, adakah aku akan buat benda sama kalau masa boleh diulang? Mungkin tidak. Tapi aku juga tahu masa tu, dalam dunia kecil seorang remaja yang marah, itu adalah satu-satunya cara untuk rasa kuat semula. Tahun-tahun berlalu, dunia berubah. Budak yang dulu hidup dalam ruang sempit sekolah menengah kini dah jadi orang dewasa. Aku dah bukan lagi budak yang bersembunyi di sebalik layar komputer dan disket lama. Tapi kadang-kadang, bila malam sunyi dan angin meniup lembut dari luar tingkap, aku masih teringat disket itu, surat itu, dan wajah Razman waktu dia tunduk, menyesal, atau mungkin keliru dengan dunia yang tiba-tiba memusuhinya. Kadang-kadang kita fikir masa akan sembuhkan semua luka. Tapi ada jenis luka yang bukan sekadar pada kulit, ia tinggal di tempat yang lebih dalam, di antara memori dan hati. Luka yang cuma boleh pudar bila kita belajar untuk melepaskan. Aku pernah percaya bahawa balas dendam itu keadilan. Tapi sekarang aku tahu keadilan yang sebenar tidak datang dari menghancurkan orang lain, tapi dari memahami mengapa kita sendiri rasa perlu menghancurkan. Dendam adalah racun yang dibungkus dalam gula manis di awal, tapi perlahan-lahan membunuh kita dari dalam. Suatu petang, aku lalu depan sekolah lama aku. Bangunan tu masih sama, catnya pudar, papan tanda berdebu, tapi aura dia tetap sama. Aku berdiri di pagar. Tengok padang tempat aku dan Farid pernah main bola. Di situ juga tempat Razman jatuhkan aku satu masa dulu. Masa semua orang ketawa. Aku tersenyum kecil. Rasa sakit itu sudah lama tak ada, diganti dengan sesuatu yang lebih matang, rasa faham. Dalam hidup, kita semua pernah jadi mangsa. Tapi cepat atau lambat, kita juga pernah jadi pelaku. Tak ada siapa yang suci sepenuhnya. Bezanya cuma, sejauh mana kita berani mengakui kesilapan sendiri bila semuanya sudah terlambat. Malam itu aku buka almari lama di rumah. Dalam satu kotak habuk, aku masih simpan benda-benda dari zaman sekolah, poster muzik, beberapa disket lama, dan satu kertas luso yang separuh pudar, surat asal yang kami cetak dulu. Tulisan atasnya masih jelas, walaupun dakwat dah mula merekah. Aku ambil kertas tu, lipat perlahan, dan tanpa fikir panjang, aku bakar di atas lilin kecil di meja. Api kecil tu menjilat hujung kertas. Mula dari perkataan pertama yang aku tulis dengan penuh marah bertahun dulu. Bila abu jatuh ke lantai, aku rasa seolah-olah beban yang aku pikul selama ini akhirnya hilang. Aku teringat kata-kata dalam mesej terakhir Razman sebelum ikannya hilang entah ke mana. Hidup ni pendek, bro. Jangan buang masa cari siapa salah dulu. Kadang-kadang semua orang cuma cuba bertahan. Dan entah kenapa, ayat tu melekat dalam kepala aku sampai hari ini. Betul, kadang-kadang kita buat jahat bukan sebab kita kejam, tapi sebab kita terluka.
Tapi bila kita belajar sembuhkan luka itu tanpa melukakan orang lain, barulah kita betul-betul bebas. Farid sekarang dah kahwin, ada anak 2. Kadang dia mesej aku, tanya bro, ingat lagi tak surat gila tu? Dan kami ketawa. Tapi jago di sudut hati aku tahu kami bukan ketawa sebab bangga. Kami ketawa sebab itu cara kami berdamai dengan masa lalu. Aku selalu percaya setiap manusia ada 2 versi dalam diri mereka. Yang marah dan yang faham. Yang pertama lahir dari ego, yang kedua lahir dari pengalaman. Dulu aku hidup dengan versi pertama, tapi sekarang aku cuba hidup dengan yang kedua. Kalau aku dapat balik ke masa dulu, jumpa versi muda aku yang penuh dendam dan kebencian, aku akan peluk dia dan cakap, kau tak perlu buktikan apa-apa pada sesiapa. Kadang-kadang, jadi orang baik dalam dunia yang jahat, itu dah cukup berani. Dan mungkin, kalau Razman ada di depan aku sekarang, aku akan senyum dan ucap terima kasih. Bukan sebab aku bangga dengan apa yang berlaku, tapi sebab melalui dia, aku belajar nilai paling penting dalam hidup, empati. Dendam memang buat kita rasa kuat, tapi maaflah yang sebenarnya menyembuhkan. Dan bila aku pandang kembali ke masa lalu, aku sedar, semua kisah ini bukan tentang siapa menang atau siapa kalah. Tapi tentang bagaimana 2 budak yang sama-sama takut dan tersakiti cuba cari cara untuk rasa berkuasa dan akhirnya belajar bahawa kekuatan sebenar datang bila kita belajar melepaskan. Api kecil di lilin sudah padam. Abu surat itu sudah tiada. Tapi pelajaran daripada kisah itu kekal dalam diri aku sampai bila-bila. Bro, kalau kau tengok sampai sini, kau mesti pernah rasa benda yang sama kan? Dikhianati, dipermainkan, atau rasa nak balas balik. Tapi percayalah, kadang-kadang melepaskan bukan tanda kalah. Itu tanda kau dah menang atas diri sendiri. Jadi kalau kau tengah simpan dendam sekarang, lepaskan. Sebab mungkin satu hari nanti, kau akan sedar orang yang kena hukum sebenarnya cuma pantulan diri kau yang dulu. Kadang bila aku fikir balik, aku sedar hidup ni pelik. Kita semua berjalan atas jalan yang sama, penuh luka, penuh salah, penuh ego, tapi entah macam mana, setiap kesilapan tu sebenarnya bawa kita ke tempat yang kita patut sampai. Kalau aku tak pernah rasa dikhianati oleh Razman, mungkin aku takkan faham nilai kepercayaan sebenar. Kalau aku tak pernah tulis surat gila tu, mungkin aku takkan tahu bahawa dendam yang paling berat bukan yang kita lempar pada orang lain, tapi yang kita simpan dalam hati sendiri. Aku tak akan tipu masa tu, rasa puas tu memang indah. Bila dengar cerita dia dimarahi, bila tahu seluruh sekolah bercakap pasal surat tu, aku rasa macam dunia bagi aku keadilan. Tapi beberapa tahun kemudian, bila aku duduk seorang diri di bilik kecil, aku sedar satu benda. Rasa puas tu cuma sementara. Yang kekal bukan kemenangan tu, tapi persoalan. Apa beza aku dengan dia bila aku sanggup jatuhkan orang lain untuk rasa lega? Dan skim titik di mana aku belajar sesuatu yang aku takkan lupa seumur hidup. Kadang, keadilan yang sebenar bukan bila orang yang salah dihukum, tapi bila hati kita tak lagi perlu menghukum. Ramai orang fikir kisah ni cuma cerita tentang budak sekolah yang nak balas dendam. Tapi sebenarnya, ini kisah tentang 2 jiwa yang sama-sama hilang arah. Razman mungkin salah, tapi dia juga mangsa kepada sesuatu yang lebih besar, tekanan, ego, dan mungkin juga kejahilan. Dan aku pun bukan hero. Aku cuma manusia biasa yang masa tu terlalu muda untuk faham beza antara keadilan dan kejam. Sekarang bila aku tengok anak-anak muda, bila aku dengar cerita tentang buli siber, kawan tikam belakang, atau orang guna kata-kata untuk menjatuhkan orang lain, aku rasa macam tengok cermin masa lalu. Bezanya cuma, sekarang aku tahu cara untuk berhenti. Aku belajar bahawa karma tak perlukan kita untuk bantu. Hidup ni punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan semuanya. Kadang cepat, kadang lambat. Tapi percayalah, apa yang kita buat akan selalu kembali. Mungkin skim keindahan sebenar hidup bukan pada saat kita menang, tapi pada masa kita belajar kenapa kita perlu kalah dulu. Hari ini, aku dah maafkan Razman sepenuhnya. Bukan sebab dia layak dimaafkan, tapi sebab aku layak untuk tenang. Dan kalau satu hari nanti, dia dengar cerita ni entah dari mana, aku harap dia tahu aku tak marah lagi. Aku doakan dia bahagia, sama macam aku akhirnya jumpa bahagia aku sendiri.
Sebab hidup terlalu singkat untuk kita terus menulis surat kebencian. Kadang-kadang, surat yang paling berharga adalah yang kita tulis untuk diri sendiri. Dengan satu ayat sederhana. Aku maafkan kau. Mungkin bukan hari ini, bukan esok. Tapi bila tiba masa tu, bila kita mampu sebut ayat tu dengan ikhlas, skim hari sebenar kita menang. Dan kepada kau yang tengah dengar cerita ni sekarang, kalau kau pernah disakiti, disianati, ditipu, ingat satu benda. Kau tak perlu balas dendam untuk tunjuk kau kuat. Kadang, cukup dengan terus hidup bahagia, terus jadi orang baik, terus maju, itu sendiri dah cukup untuk buat dunia tahu kau menang. Kalau kisah ni buat kau rasa sesuatu, walaupun cuma sekelumit, jangan lupa tekan butang suka. Kongsikan dengan kawan yang pernah rasa disianati. Dan tulis di ruangan komen. Apa makna keadilan bagi kau sebenarnya? Sampai jumpa dalam kisah seterusnya. Dan ingat, karma mungkin lambat, tapi ia tak pernah salah alamat. Api tamat.